Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمين أمين رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسألوا 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، عن جسده فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه فيما فعل به. Yang bermaksud tidak akan berganjak 2 tapak kaki manusia pada hari kiamat, yakni tidak ke syurga dan tidak ke neraka, sehingga mereka selesai disuruh siasat oleh Allah 4 perkara. Pertama, kata Nabi, akan ditanya tentang umur-umur mereka, ke mana mereka habiskan. Kedua, ditanya tentang tubuh badan mereka, ke mana mereka pergunakan. Ketiga, akan ditanya tentang harta-harta mereka, bagaimana cara mereka dapatkan harta dan ke mana mereka gunakan harta. Yang terakhir, kata Nabi SAW, akan ditanya tentang ilmu yang mereka pelajari, apakah mereka lakukan ilmu tersebut, yakni amal ataupun tidak. Hadis hasan sahih riwayat Tirmizi. Baik tuan imam, datuk pengurusi, para ahli dan kuasa masjid, safar di mana masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat kan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat saya tak sempat dah untuk kuliah subuh pagi ni kerana saya sangkut dengan raptai hari kemerdekaan. Saya sampai sini 6.25 daripada pukul 5.30 lagi sangkut. Saya tak pastilah dia orang sempat dah salat subuh. Tapi nak masuk sini jam daripada tol Sungai Besi tu, luar biasa jam dia. Saya ada WhatsApp haji tu, saya ingat kata sempat dah. Alhamdulillah subuh pun 2 rakaat. Baik, hari ini kita akan bicara satu tajuk dalam bab harta, yakni hibah harta. Kerana harta soalan ketiga di padang mahsyar. Sebelum kita mati, ada 3 cara kita akan pindah harta kepada waris. Sebelum kita mati, ada 3 cara untuk kita pindah harta kepada waris. Jadi Allah Ta'ala tanya di akhirat, bagaimana cara kamu dapat harta? Kita kata melalui harta pusaka. Allah Ta'ala tanya lagi, bagaimana cara kamu dapat harta pusaka? Jadi ada 3 cara kita pindah harta yang dibenarkan oleh hukum syarak. Pertama, pindah harta melalui faraid. Yang kedua, pindah harta melalui wasiat. Ketiga, pindah harta melalui hibah. Jadi ketiga-tiga ni adalah 3 instrumen yang dibenarkan oleh hukum syarak. Dan ada 3 cara ni sahaja untuk kita pindah harta. Jadi Allah Ta'ala tanya, kalau faraid, betul tak cara kamu agih faraid? Penat kita nak jawab. Kalau Allah Ta'ala tanya, kita kata melalui wasiat. Allah Ta'ala tanya, betulkah cara kamu buat wasiat? Penat kita nak jawab. Kita kata kepada Allah melalui hibah. Allah Ta'ala tanya pula, betul tak hibah kamu buat? Penat kita nak jawab.
Jadi ilmu sangat mustahak supaya pindah harta berlaku menepati hukum syarak. Sebagaimana saya sebut, sehelai baju ni hadis riwayat Imam Tabrani, riwayat Imam Ahmad. Sehelai baju yang dibeli dengan harta haram dan kita guna baju ini untuk solat, solat kita tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kita ambil harta pusaka, daripada harta pusaka, cara kita agih harta pusaka itu tidak betul, haram. Dan kita guna baju-baju kita, pakaian-pakaian kita untuk kita solat, maka tidak akan diangkat dan terima solat-solat kita. Sebab tu sumber harta sangat mustahak untuk kita ambil hirau, kerana ia menentukan kesahihan amal ibadah kita. Kita bersedekah, banyak kita sedekah, tapi harta pusaka, cara dapat harta haram, maka tak sah sedekah kita. Kita pergi haji, kita pergi umrah, kita dapat harta melalui cara harta pusaka, tapi harta pusaka itu tak sah cara kita agihkan. Haji kita tak sah, umrah kita tak sah. Jadi punca harta itu sangat mustahak, sebab ia akan memberi kesan kepada keseluruhan amal soleh kita, amal kebaikan kita. Jadi salah satunya faraid. Faraid ni tak payah buat apa-apalah, insya-Allah dah begitu dia termaktub dalam Quran, termaktub dalam hadis. Cuma faraid ni tak banyaklah. Kalau isteri dapat 1/8 aja. Bagaimana cara kita nak tambah harta kita kepada isteri? Hibahlah. Kalaulah kita pula isteri mati, suami dapat berapa faraid? 1/4 aja. Bagaimana cara nak tambah harta kita pada suami? Hibahlah. Kemudian kita ada anak lelaki, anak perempuan, dua nisbah satu. Kita duk fikir bagaimana nak bagi semua harta kita pada anak-anak kita. Hibahlah. Itu datangnya hibah ni. Kenapa tak boleh pakai wasiat, Ustaz? Wasiat hanya untuk bukan waris. Saya ulangi sekali lagi. Wasiat hanya sah kepada bukan waris sahaja. Tidak boleh tinggal wasiat harta kepada isteri. Tidak boleh wasiat harta pada suami. Tidak boleh wasiat harta pada anak-anak. Tidak boleh wasiat harta pada mak dan ayah. Dalil Nabi sebut, la wasiyata liwarith. La wasiyata liwarith. Tidak boleh kamu meninggalkan wasiat kepada waris. Jadi waris dah kena tolak tepi dah. Apa ni, wasiat dah kena tolak tepi dah. Habis tu wasiat untuk siapa, Ustaz? Wasiat untuk bukan waris lah. Siapa bukan waris? Anak angkat. Anak angkat, dia boleh pakai wasiat, dia boleh pakai hibah. Siapa lagi? Anak susuan, dia boleh pakai wasiat, dia boleh pakai hibah. Siapa lagi? Anak luar nikah. Anak luar nikah ni ada perbahasan panjang lah. Tapi boleh pakai wasiat, boleh pakai hibah. Siapa lagi? Pak saudara, mak saudara. Kita sayangkan mak saudara kita, kita sayangkan pak saudara kita. Jadi mereka ni faraid tak dapat. Kita nak bagi harta juga pada mereka, maka boleh pakai wasiat atau pakai hibah. Siapa lagi? Masjid surau, pondok tahfiz, madrasah, kita nak wasiatkan harta kita agar pahala berterusan. Boleh wasiat pada masjid, wasiat pada pondok, wasiat pada madrasah, boleh. Kepada ustaz yang berceramah ni pun boleh juga wasiat pada saya. Sebab saya bukan waris. Boleh. Cuma kita nak kena tahu kaedah penggunaan faraid, penggunaan wasiat dan penggunaan hibah. Cuma hibah ni pula ada 3 jenis. Pertama, hibah mutlak. Yang kedua, hibah muqtarinah bisyart.
Yang ketiga, hibah amanah. Jadi nak hibah pun nak kena mengaji juga. Hibah mana pula ni ustaz? Mana satu hibah yang sesuai? Kan kalau kita sebagai suami nak pakai hibah mana? Harta kita untuk isteri. Kalau isteri biasanya dia tak hibah pada suami. Isteri hibah pada anak. Kita suami hibah pada isteri. Isteri tak hibah pada kita, hibah pada anak. Sebenarnya siapa sayang siapa ni? Kan? Isteri tak hibah pada suami. Tak ada ustaz, saya takkan hibah pada suami saya. Habis tu puan hibah pada siapa? Pada anak. Tapi kalau suami, kita memang hibah pada isteri. Sebenarnya kita lebih sayang pada isteri tau, berbanding dengan isteri sayang pada suami. Tak boleh ustaz, kalau saya hibah pada dia, dia kahwin lain. Memanglah orang lelaki, betul, perempuan dia monopause. Kalau lelaki menopause. Baik, tuan-tuan melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, tak apa, faraid kan ada. Kadang-kadang kita duk bincang dengan suami isteri kita, tak nak buat hibah ke apa ni, tanya isteri kita, wahai adinda, tak nak buat hibah ke kita ni pada anak-anak harta? Isteri kita kata tak apa bang, faraid ada. Kadang-kadang kita buat wasiat ya bang, isteri bagi tahu kita. Tapi kita suami bagi tahu tak boleh buat wasiat pada waris. Kalau buat wasiat pun 1/3 je. Jadi kita duk bincang mana satu terbaik ni. Kemudian biarlah dulu, belum nak mati. Ni selalu macam tu. Dah mati kalau ngabuk. Dah mati kalau ngabuk. Macam mana Ayah dulu pernah wasiat tak? Mak dulu pernah wasiat tak? Sah tak wasiat mak? Tak sah kat wasiat ayah. Wasiat tu nak kena tengok wasiat pada siapa. Kalau pada waris, masalah. Waris pula membantah. Ingat mana-mana wasiat yang diwasiat kepada waris, satu hal dah, dia melanggar hadis Nabi. Yang kedua, wasiat pada waris, mana-mana waris membantah, wasiat terbatal. Sebab tu yang paling kuat adalah hibah. Saya ulangi sekali lagi, yang paling kuat untuk kita pindah milik harta adalah hibah. Hibah memang boleh dicabar di mahkamah, tetapi kekuatan hibah kuat. Walaupun dicabar di mahkamah, tetap kira bicara, tapi dia tidak akan terganggu gugat kerana hibah itu sangat kuat. Tapi kena properly documented, dokumentkan benda tu. Ini saya bagi contoh rumah dua nama dalam bab harta peninggalan kematian. Jika rumah dua nama, suami mati, belum pasti 100% milik isteri. Sebab tu kita suami kena mainkan peranan. Kita selalu cakap ke isteri kita, tak apa, faraid ada. Tak apa, faraid ada. Bila mati je, bukan semua 100% rumah milik isteri. Dia takkan jadi automatik. Walaupun from legal point of view, ownership ada dua, SMP ada dua, share purchase ada dua nama. Itu from legal point of view, daripada pandangan undang-undang. Dari pandangan hukum syarak, dia tidak automatik milik isteri sepenuhnya. Maka milik siapa tu? Milik pak mentua, milik mak mentua, milik anak. Isteri dapat berapa? 1/8. 1/8 sama dengan 12.5%. Tengok, 1/8 ni sikit je. Jadi macam mana nak buat? Keluarga mentua tu lebih banyak tu. Mak dengan ayah suami, keluarga mentua, pak mentua akan dapat 1/6, mak mentua akan dapat 1/6 atas rumah tu. 1/6 siapa 1/6 sama dengan 1/3. Keluarga mentua 1/3, isteri 1/8. Mana lebih banyak? Banyak keluarga mentua tu. Jadi isteri duduk atas rumah ni sekarang, halal ke haram? Hak anak pun ada atas rumah ni, hak mentua pun ada atas rumah ni. Jangan main-main. Lepas tu isteri jual pula rumah ni.
makan harta haram kita. Sebab dalam harta tersebut ada milik orang lain. Sebab tu nak kena tahu dalam bab harta supaya kita tak terlibat. Ini saya bagi contoh kedudukan isteri, bapa kepada suami, mak kepada suami. Ini keluarga mentua. Jadi walaupun faraid tu ada, betul lah kita agih faraid, tapi kaedah pengurusan tu pula salah. Ini saya bagi contoh rumah, aset-aset lain, tanah, saham, emas, kereta, semuanya kaedahnya sama. Kalau ikut faraid, atas mak dengan ayah kepada suami memang ada hak. Kalau tak ada anak lelaki pula, adik-beradik ada hak, adik-beradik pada suami. Jadi walaupun kita kata dapat melalui faraid, tapi cara pengurusan faraid tak betul, masalah juga kita. Tetap kita akan memakan harta-harta haram. Dan baru ni kita bincang juga bab pelaburan. Kita dapat harta pusaka, kita melabur. Cara dapat harta pusaka, cara salah. Duit tu duit haram, kita duk melabur, beli saham, beli property, beli emas. Tapi sumber harta tu sumber haram. Sebab harta pusaka tu tak sah. Bagaimana dengan investment kita? Sebab sumber harta rukun kepada pelaburan. Eloklah nak melabur property, nak beli saham, nak beli equity, baguslah. Tapi sumber harta tu nak kena tahu halal ke haram. Sebab dia akan membiak. Tumbuh pula harta-harta yang syubhah. Kerana punca harta tu tak betul. Ni contoh orang tulis wasiat. Menentukan agih harta kepada waris dan bukan waris. Nama waris Ros bin Hussein. Hubungan anak. Berapa nak bagi duit ASB? Ada nombor akaun ASB kat situ. Berapa nak bagi? 50%. Tapi dalam dokumen ni tak tulis wasiat ke hibah ni. Yang bawah tu contoh Taufik Khan. Hubungan anak angkat. Berapa nak bagi? 30%. Apa nak bagi? Duit tabung haji. Letak nombor akaun tabung haji. Ini wasiat ke hibah ni? Masalah. Bila mati, nampaklah dokumen tu. Tapi ni dokumen wasiat ke dokumen hibah ni? Tak ada ditulis. Macam saya cerita tu kan, ada berlaku di mana Tasik Selatan. Dia anak angkat. Bapa angkat dia sebut kat dia sebelum mati, jika sekiranya aku mati, berilah sedikit daripada hartaku kepada si Fulan bin Fulan. Si Fulan bin Fulan tu anak angkat. Dia lafaz tu didengari oleh semua anak-anak lah, termasuk isteri dia. Apa lafaz dia? Jika aku mati, berilah sedikit daripada hartaku kepada si Fulan bin si Fulan. Mati dia. Bila mati, mak angkat bantah. Ini isu paling besar. Mak angkat waris yang sah, dan mak angkat membantah. Aku tak setuju harta diberikan kepada si Fulan bin si Fulan, anak angkat. Persoalannya, lafaz ayah angkat tu wasiat ke hibah? Sebab dia kata berilah. Berilah tu apa? Wasiat ke hibah? Ini masalah ni. Sebab kefahaman anak, kefahaman waris tak sama dengan apa yang dilafazkan oleh pemberi harta. Sebab tu nak lapar betul-betul. Bapa, ayah hibahkan harta ni kepada kamu. Jadi perkataannya, hibah tu sebab ayah sebut hibah. Mak, umi wasiatkan harta ni pada kamu. Ni anak angkat. Jadi anak-anak lain dengar, wasiat tu mak sebut wasiat.
Jadi lafaz tu nak kena betul. Ni ambil lah harta ni, ikut kamu lah, kamu nak buat apa. Ambil lah tu apa? Wasiat ke hibah? Gunalah harta ni. Lagi mana aku ada, kau boleh guna. Lepas aku mati, pandai-pandai kau lah. Guna tu apa? Hibah ke wasiat? Sebab kita akan mewarisi harta tu. Mati mak, mati ayah, mati tok, mati nenek. Masalah. Jadi dalam kes tadi, lafaznya berilah. Jadi satu, mak angkat membantah. Yang kedua, lafaz berilah. Tak tahu wasiat ke hibah. Yang ketiga, sedikit daripada hartaku. Sedikit tu macam mana? Sedikit tu RM30 ke? RM3,000 ke? RM30,000 ke? RM300,000 ke? Oh, masalah bergaduh anak beranak. Bila mati, sebelum mati, sikit ni tak apalah. Ayah bagi tahu sikit je. Lepas mati, sikit pun banyak. Lepas mati, sikit tu berapa Sikit tu berapa? Kita bagilah dekat abang angkat kita ni RM30,000. Harta ayah kan ada RM3 juta. RM30,000 banyak. RM3,000 lah. Adik lain RM3,000 pun banyak juga. Habis tu RM30 lah. Sebab perkataan sedikit daripada harta ayah, jadi menyebabkan bergaduh. Tapi kalau dia bentuk wasiat, memang terbatal lah. Lafaz tadi terbatal jika ia diiktiraf sebagai wasiat. Kenapa? Kerana mak angkat membantah. Mak angkat waris yang sah, waris yang paling dekat. Jadi bila mak angkat membantah, automatik lafaz tersebut terbatal jika sekiranya lafaz itulah lafaz wasiat. Tapi kalau lafaz hibah, nak kena dipertimbangkan oleh mahkamah. Sebab lafaz tu lafaz berilah. Berilah ni macam-macam lah, boleh tafsir ya. Jadi dalam kes ni, Ros bin Husain hubungan anak, harta duit SB nak bagi 50%. Kalau wasiat sah atau tidak? Kalau wasiat sah atau tidak? Tak sah. Sebab hubungan anak, anak tidak boleh menerima wasiat. Jadi tak sah. Kalau hibah sah. Taufik kan, hubungan anak angkat nak bagi duit dabang haji 30%. Wasiat ke hibah? Kalau hibah sah. Taufik Khari boleh dapat hibah, sah juga. Kalau wasiat sah juga. Tetapi 30% tu nak kena semak. Sebab wasiat tidak boleh melebihi 1/3 daripada total aset. Jadi letak 30%. Kalau bawah 1/3 daripada total aset, sah. Kalau 30% itu melebihi total aset 1/3, tidak sah. Dan mesti hanya sekadar 1/3 sahaja. Tapi kalau hibah, tak ada isu. Berapa peratus nak bagi pun tak apa. 1% nak bagi boleh. Jadi nak kena tahu hubungan dan lafaz hibah atau lafaz wasiat. Ini dalil yang Nabi sebut. Hak wasiat iaitu 1/3. Berdasarkan hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahiku ketika aku sakit tenat pada haji wada'. Aku berkata, ya Rasulullah, aku kini tenat. Aku adalah seorang yang berharta dan aku ada seorang anak perempuan dan aku ingin mewarisi hartaku kepada anak perempuanku. Dia tak ada anak lelaki, Sa'ad bin Waqqas. Apakah boleh aku berwasiat 2/3 hartaku? Jawab Nabi, tidak boleh. Aku tanya lagi, apakah aku boleh berwasiat separuh hartaku? Jawab Nabi, juga tidak boleh. 1/3 sahaja. 1/3 pun sudah banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan waris-warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta dari orang ramai. Di hujung hadis tu
Nabi bagi tahu, memang kita kena tinggalkan harta untuk waris. Daripada waris kita merempat, meminta-minta, miskin, jadi maruah pula menjadi isu. Jadi mencari harta ada suatu benda yang sangat-sangat mulia. Malah Nabi pesan, tinggalkan waris dengan harta-harta yang sepatutnya. Cuma keadaan ni kita nak kena mengaji lah, macam mana harta. Yang terbaiknya tinggal ilmu. Ilmu pun kena tinggal juga. Jangan tinggal harta saja, tak tinggal ilmu, habis juga harta. Pada kata Imam Syafi'i, man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa'alayhi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mahukan dunia, carilah ilmu. Barang siapa mahukan akhirat, carilah ilmu. Barang siapa mahukan dunia dan akhirat kedua-duanya, maka carilah ilmu. Jadi kalau cari ilmu, ilmu jaga kita. Kalau kita cari harta, kita jaga harta. Jadi ustaz tak boleh cari harta ke? Carilah juga. Cari. Kalau tak nak, bagi kat ustaz ni. Ini hadisnya la wasiyata li waris. Ini hadis yang melarang. Sebab tu saya difahamkan, tuan-tuan boleh saya bawa lah, Mahkamah Syariah di Malaysia tidak mengiktiraf semua wasiat kepada waris. Saya difahamkan begitu. Tuan-tuan boleh cek lah dengan Mahkamah Syariah. Jadi kalau siapa yang dah buat wasiat, dah dokumenkan wasiat-wasiat, tolong tukar serta-merta. Sebab Mahkamah Syariah di Malaysia tidak mengiktiraf semua wasiat kepada waris. Kerana hadis ni lah, la wasiyata li waris. Tapi sebenarnya kalau saya baca kitab fiqh manhaji, ini Quran, dalam kitab fiqh manhaji disebut dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tetap membenarkan juga wasiat kepada waris. Ini kita mengaji ajalah sebagai perbahasan akademik. Kata Imam Syafi'i, walaupun hadis ni larang, tidak boleh berwasiat kepada waris, tapi Imam Syafi'i tetap berpandangan boleh wasiat kepada waris, tapi dengan 3 syarat. Tuan-tuan boleh buka kitab fiqh manhaji itu dalam tajuk bab harta pusaka. Ada 3 syarat kata Imam Syafi'i. Walaupun hadis ni larang, pertama, mesti bayar hutang si mati dulu. Hutang si mati kena bayar dulu. Yang kedua, kalau nak wasiat kepada waris juga, mesti dapat persetujuan semua waris. Alah, payah juga dah. Kalau nak wasiat kepada waris juga, waris-waris lain kena setuju juga. Yang ketiga, tidak boleh melebihi 1/3. Jadi dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab fiqh manhaji disebut boleh, walaupun hadis ni larang, tapi dengan 3 syarat. Tapi hutang untuk nombor 1 tu, wasiat pada keluarga, habis hutang tak bayar, tak boleh. Kata Imam Syafi'i, bayar hutang dulu. Sebab hutang ni sangat mustahak dalam bab harta pusaka. Kenapa? Kalau kita tak dahulukan hutang, kita akan memakan harta haram. Kenapa kita makan harta haram? Sebab dalam hutang itu ada milik orang lain. Jadi kena dahulukan milik orang lain. Sebab tu mak ayah mati, suami isteri mati, hutang tu kena mustahak dulu sebelum agih harta pusaka. Jangan main-main dengan hutang. Hari tu kita dah bahas dah tajuk hutang. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yaqda'an. Roh orang beriman tergantung kerana hutangnya. Dia tidak ke syurga dan dia tidak akan ke neraka sehingga hutangnya diputuskan kedudukan. Mu'allaqah tu Allah Ta'ala tafsir apa ni, para ahli hadis mentafsir, nafsul mu'mini mu'allaqah, dalam bahasa Arab mu'allaqah. Mu'allaqah ni pakar-pakar hadis disebut muhaddithin. Pakar-pakar hadis mentafsirkan roh langit tak terima, roh bumi tak terima. Itu mu'allaqah. Sebab tu jangan main-main mati dengan hutang.
Mu'allaqah juga ditafsirkan oleh para muhaddithin, roh dipenjarakan oleh Allah. Roh dipenjara, takkan ke syurga, takkan ke neraka, sehingga hutang diputuskan kedudukannya. Jadi roh tergantung, roh juga dipenjara. Waktu hutang ni sangat besar kedudukan. So mati mak, mati ayah, hutang tu nak kena tengok dulu. Dan kita terus agih faraid, tak bayar hutang. Bila kita agih faraid, tak bayar hutang, kita akan memakan harta haram. Kerana dalam harta mak, dalam harta ayah ada hutang milik orang lain, tapi kita ambil sebagai milik kita, maka kita akan memakan harta haram. Ini wasiat, ini kajian kes. Ustaz, apa maksud hibah? Bezakah hibah dengan hadiah? Bezakah hibah dengan sedekah? Sebenarnya hibah dengan hadiah tu ada beza juga. Bukan semua hadiah itu hibah, tetapi semua hibah itu adalah hadiah. Oh, ya ke? Kita tengok sama je. Beza ke hibah dengan sedekah? Beza tu. Kesan hukum pun tak sama. Sebab saya sebut dalam hadis kan, hibah daripada ayah dan ibu kepada anak boleh ditarik balik. Hibah daripada anak kepada ayah dan ibu tidak boleh ditarik balik. Hibah daripada suami kepada isteri tidak boleh ditarik balik. Hibah daripada isteri kepada suami juga tidak boleh ditarik balik. Jadi hibah macam mana kita nak buat? Sebab tak boleh tarik balik ni bukan sembarangan. Macam kita niat wakaf lah, tak boleh tarik balik juga wakaf. Hibah pun sama, tak boleh, kecuali daripada ayah dan ibu kepada anak sahaja boleh tarik balik, atau daripada tok dan nenek kepada cucu sahaja. Yang atas ke bawah baru boleh ditarik balik. Kalau bawah ke atas tidak boleh ditarik balik. Ustaz, bolehkah hibah barang yang dijaga atau barang yang digadang? Saya ni rumah ambil dengan bank, pinjaman bank, tapi rumah tu masih tak boleh bayar lagi, under collateral, mortgage, dicagakan kepada bank. Habis itu, boleh ke saya hibahkan harta saya, rumah atau tanah ni yang masih dijaga dengan bank? Sah ke hibah tu, Ustaz? Sebab bukan milik saya sepenuhnya, masih lagi anda gadaian. Ini ramai juga orang tanya. Sebab banyak harta kita tersangkut lagi dengan bank. Bagaimana tak habis bayar, bank tak rilis. Jadi dia bukan harta kita sepenuhnya, bukan harta bank sepenuhnya, dia tersangkut kerana collateral atau mortgage concept. Apakah kena lafaz ijab dan qabul untuk saya bagi hibah? Kena ada lafaz tak? Saya hibah, saya menerima hibah. Atau kena ada dokumen ke hibah tu? Sebab saya kadang-kadang bagi hibah, kalau kita pergi majlis kenduri, bawa hadiah, bawa hibah. Kita bagi rice cooker kepada pengantin, contohlah. Takkan nak bawa freezer besar sangat. Jadi bila kita bagi hadiah kepada pengantin, kita ada lafaz tak pada pengantin? Ustaz, apakah hibah atau hadiah boleh tarik balik? Saya dah hibah harta pada anak, ini dia sebut tadi. Ini isu besar. Saya hibah tanah pada anak. Ini kisah benar ni yang berlaku di Kajang. Saya ceramah di Kajang ni, ada jemaah tanya soalan ni. Saya dah hibah anak pada anak, dah hibah tanah pada anak, dan anak saya berkahwin. Jika berlaku kematian pada anak, saya tarik balik. Kisah benarnya dia tarik balik kes ni. Anak dia kahwin dan anak dia ada anak, mana cucu lah. Tapi disebabkan anak lelaki je, dalam kes ni dia anak lelaki dia lah, dia hibah tanah pada anak lelaki, seka tanah di Kajang. Jadi anak lelaki je dapat tanah tu, dan anak lelakinya kahwin, anak lakinya beranak, maknanya ada anak lah, tapi anak lakinya mati dulu.
Cucu dengan isteri masih ada. Cucu pada suami mana menantu masih ada. Adik ayah ni bila anak mati dia tarik balik semua tanah tersebut. Boleh atau tidak? Sah atau tidak? Sedangkan cucu sudah ada, isteri sudah ada, dan saya difahamkan anaknya pun dah bangunkan rumah atas tanah tersebut. Dan kes ni sangat menyayat hati. Dia telah menghalau cucu dan menantunya. Tapi dari segi hukum tu, apakah seorang ayah, seorang pak mentua, mak mentua boleh buat begitu kepada anak dan menantu? Apa ni? Cucu dan menantu. Sah tak dia tarik balik tanah tersebut? Sebab anaknya sudah mempunyai anak, dan anaknya sudah berkahwin. Ada kadar hibah tak ustaz? Orang kata hibah macam wasiat juga, tak boleh melebihi 1/3. Hibah tidak ada kadar, ikut kita lah. Sikit pun boleh, banyak pun boleh, tak ada isu. Semua pun boleh, semua pun boleh. Hibah masa sakit tenat, dah nak mati dah ustaz, tiba-tiba anak-anak ni duk bisik kat telinga mak, duk bisik kat telinga ayah. Sah tak hibah tu ustaz? Dia panggil hibah maradul maut. Masa sakit kita sakit tenat kan, nak cakap pun tak boleh. Anak datang bisik kat telinga, mak kita, mak, nak cakap tak boleh, sakit tu sakit. Tanah tapak rumah ni mak, bagi kat saya mak. Anak bisik kat telinga. Anak perempuan, anak bongsu pula tu, mak, mak tak cakap apa-apa lagi. Saya duduk jaga mak 3 bulan dah ni. Tapak rumah ni mak, mak bagi kat saya. Kita, dia dengar, setuju dah kot. Setuju dah kot orang tua ni. Kan? Mata adik-adik lain nampak, adik lain tengok, tak kot, sebab dia macam nak cakap sesuatu. Apa kata kau pegang kepala tu, kau angkat biar dia angguk. Anak lelaki pula bisik kat telinga, ayah, ayah, ayah. Kita kadang-kadang masa tu dengan sakaratul maut, masa itulah kadang-kadang syaitan duk ganggu. Anak bisik, duit tabung haji ayah tu, saya tengok baru ni ada dekat dengan 1.5 juta. Ayah, tabung haji duit tu bagi saya. Ni bisik telinga, ayah. Apa jadi kalau ayah dengan mak mati? Sahkah hibah tersebut? Apa jadi kalau mak dengan ayah tak mati, hidup semua? Sahkah hibah tersebut? Dia punya kesan dia berbeza. Kalaulah yang sakit tu mati, kesannya lain. Kalau yang sakit itu sembuh, tak jadi mati, kesannya lain. Nanti kita akan bincang hibah dalam kes maradul maut, sakit tenat. Sakit tu pun ulama bahas. Sakit apa yang boleh bawa maut? Darah tinggi, kencing manis, jantung, buah pinggang, COVID-19, influenza. Dalam kitab tak adalah influenza. Dalam kitab tak adalah COVID-19. Tapi nak ceritanya, jenis penyakit pun ulama bahas. Apakah yang boleh membawa kepada maut? Jadi hukumnya akan berbeza melihat kepada jenis penyakit. Hebat ulama-ulama dulu. Dalam bab harta, sebegitu kecil tahu mereka bincang. Kita harta main-main je, tak apalah, ala kadar je. Jika hibah itu diletakkan syarat, boleh tak ustaz?
Ni dipanggil hibah yang kedua saya sebut tadi. Hibah kan ada 3. Hibah mutlak, hibah muqtarinah bisyart, dengan hibah amanah. Hibah bersyarat ni dipanggil conditional hibah. Adalah hibah yang kedua. Hibah muqtarinah bisyart. Itu hibah bersyarat. Contoh syarat. Abang dengan Umi hibahkan rumah ni kepada kamu. Kita anak dengar ni. Kita pula anak seorang je ada. Abang dengan Umi hibahkan rumah ni kepada kamu dengan syarat berkuat kuasa selepas kami mati. Anak pun tengok lambat lagi. Tapi persoalannya sah atau tidak? Letak syarat. Ataupun isteri hibah pada suami. Bang, saya hibahkan rumah ni pada abang dengan syarat abang jangan kahwin lain. Itu biasalah syarat tu. Sah tak syarat tu? Kita pula yang dinda boleh abang nak hibahkan rumah ni pada dinda dengan syarat benarkan abang kahwin lain. Masalah tu. Apa-apa syarat selagi tidak menyalahi hukum syarak dan tidak menyalahi undang-undang tersedia, maka dia sah. Apa-apa syarat kita masuk, asalkan tidak menyalahi hukum syarak, asalkan tidak menyalahi undang-undang semasa, maka dia sah. Tadi ini berlaku di Rawang. Kisah benar juga, saya kuliah ceramah di Rawang. Dia baru bercerai dengan isteri dia. Lalu dia tanya saya, Ustaz, rumah saya dah habis bayar, saya hibah pada isteri saya, tapi jodoh kami tak panjang Ustaz, kami baru aja bercerai. Jadi rumah dia dah tukar nama semualah, bagi nama isteri dia, saya hibah nama dia. Walaupun saya berpuluh-puluh tahun kerja cari harta, tapi hibah semuanya rumah tu pada isteri lah, milik dia lah. Tapi jodoh tak panjang Ustaz, kami bercerai. Soalannya Ji, soalannya boleh ke saya tarik balik? Sebab kami dah berpisah. Jadi saya nak tarik balik lah rumah tu Ustaz. Dulu sayang menyayang kan, saling sayang menyayang dulu, tapi jodoh tak panjang. Saya kata haji hibah mutlakkah atau haji hibah letak syarat? Saya kata saya tak mengaji hibah tu apa, hibah mutlak apa, hibah syarat. Saya hibah ajalah. Maksudnya haji hibah mutlak, iaitu tidak bersyarat. Jadi kalau haji hibah mutlak, tak boleh nak buat apalah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi harta tu selamat milik bekas isteri. Saja tak boleh ambil balik lah. Oh, tak boleh nak buat apa-apa dah Ustaz. Bolehlah bawa ke mahkamah, tapi hibah ni kuat. Hibah ni kuat. Dan kalau properly documented pula, dengan siap dengan witness pun ada, payah sikit lah. Hati Haji cari harta lain lah. Kan? Baik. Tahadu tahabu. Sebab tu konsep hibah ni kita tak boleh tolak. Ini disebut dalam definisi sikit tuan-tuan, definisi tentang ni hibah dengan sedekah atau hadiah. Sedekah adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mendapat pahala di akhirat, dan ia biasanya dari yang berada kepada yang kurang berada. Tapi hadiah atau hibah ia daripada pemberian yang memuliakan seseorang. Sebab tu jangan tolak hibah atau hadiah, sebab ia bermaksud kita memuliakan orang, dan orang itu memuliakan kita dengan memberi hibah atau hadiah. Sebab tu hibah dan hadiah jangan tolak. Tanya, tak ada lagi ke? Macam tu.
Sebab tu Nabi menerima hibah atau hadiah. Nabi tidak menerima sedekah. Nabi ia hanya menerima hibah atau hadiah. Dan kalau orang lafaz hibah pada kita, lafaz hadiah pada kita, jangan kita tolak. Sebab ia bermaksud dia memuliakan kita. Ia berlaku disebabkan hubung kait. Ada sesuatu dia kasih kepada kita, dia sayang kepada kita, dia ada ingatan yang istimewa dengan kita. Sebab tu jangan tolak hibah atau hadiah. Macam kita lah nak meraihkan orang, kita ada hubungan istimewa dengan dia, dia banyak membantu kita, banyak berjasa pada kita, dan kita nak bagi, tiba-tiba dia tolak dalam bentuk hibah tadi. Kita pun terasa, Allah tak nak terima hadiah daripada saya, tak nak terima hibah daripada saya. Tapi kita bagi, kita rasa ada perasaan yang lain. Maksudnya kita kasih, sayang, ihsan, ada hubungan yang kita terhutang budi dengan dia. Dan gunalah lafaz hibah. Sama juga dalam bab kematian. Walaupun tak ada perbahasan, tapi saya cadangkan janganlah sebut kepada si mati, sama-sama kita menyedekahkan surah Al-Fatihah. Saya cadangkan sama-sama kita menghadiahkan surah Al-Fatihah. Jadi tukar daripada sedekah kepada hadiah. Kalau nak panjang sikit, sama-sama kita menghadiahkan suratul Baqarah. Oh, panjang lah. Panjang cerita tu. So itu antara bezanya. Baik, ini nak menunjukkan sedekah dalam istilah umum. Batu sedekah dia ada sedekah sunat, ada sedekah wajib. Ada infak sunat, ada infak wajib. Jadi kalau kita nak sedekah, nak infak pun nak kena tahu infak tu sunat ke, sedekah tu sunat ke, atau dia menjadi wajib. Contoh nazar. Nazar tu dia memang sedekah, infak, tapi dia wajib tau. Dah bernazar, memang dia jadi wajib. Lain pada tu fidyah, kafarah. Dia sedekah, dia infak, tapi dia wajib. Pak kita bayar fidyah bagi pada orang miskin, sepatutnya dia sedekah lah. 1 cupak, 2 cupak, 3 cupak, berapa cupak nak bagi fidyah, dia sepatutnya dalam bentuk sedekah. Asalnya sunat, tapi kerana dia berbentuk fidyah atau kafarah, maka dia menjadi wajib. Walaupun dia pemberian, tapi dia berubah menjadi hukum wajib. Zakat fitrah, zakat tu juga adalah infak, tapi dia dalam bentuk wajib. Zakat fitrah, zakat harta pun sama. Baik tuan-tuan, Allahu Akbar kabira. Kemudian nak pergi kepada isu, sebelum saya tutup ni, ayat Quran tentang dalil hibah atau sedekah. Panjang lagi ni, tadi pun tak jawab. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan mukamu ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya kamu kepada Allah, berimannya kamu kepada hari akhirat,
Berimannya kamu kepada segala malaikat, berimannya kamu kepada segala kitab, dan berimannya kamu kepada sekalian nabi, dan mendermakan seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabatnya. Tengok, ada dua perkara kat situ. Mendermakan harta dengan perasaan sayang. Jadi hibah, hadiah kerana kita menyayangi kepada kaum kerabat. So dimulakan orang yang paling dekat. Tu Islam letak tu. Lepas tu baru nak bagi pada anak yatim, bagilah. Nak bagi pada orang miskin, bagilah. Kaum kerabat dulu, adik-beradik, sepupu sebapak, mak saudara, pak saudara. Tuan-tuan bayangkanlah kalau setiap komuniti keluarga bakat jaga komuniti keluarga masing-masing. Ada tak orang miskin? Ada tak orang susah? Payah kita nak cari. Kalau kita duk jaga adik-beradik kita yang susah, berapa adik-beradik ada? 5 beradik. Adik yang keempat, adik yang kelima, bongsu, susah, miskin. Kita adik-beradik lain bakat duk bantu. Tak ada lah, dah selesai. 2 beradik, 2 manusia, 2 keluarga, selesai. Pak saudara pula, mak saudara pula, duk di kampung, kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang. Sekarang ni pula Allah. Saya baru balik pada Sempurna semalam. Flight delay. Pukul 2 pagi, dekat pukul 2 sampai rumah. Bangun tu, bangun pukul 5 tadi. Mata pun, lepas tu jam pula. Kita dalam penat. Saya pergi tawar dengan Sempurna 2 hari. Ya Allah, susahnya. Saya pusing pulau-pulau tu tengok. Susahnya lah ya Allah. Nak makan, nak minum, nak pakai, susahnya rakyat ni. Saya sekarang bekerja dengan Yapim. Jadi kerja kita cari orang miskin ni je lah. Cari masuk kampung, masuk pulau. Saya pergi kepada Pulau Salakan, saya pergi tu semalam, naik bot pukul 5 pagi. Naik bot pergi Pulau Salakan. Orang Bajau Bajau laut. Kita tengok satu rumah tu hujan malam sebelum tu, tercabut habis bumbung. Terbuka. Bumbung tu jatuh dalam laut. Tepi rumah dalam laut. Kita tengok macam mana lah nak angkat balik bumbung tu. Tapi rumah tu tengok keadaan mereka biasa je, tapi kita tengok keadaan rumah, belum lagi makan, minum, pakai. Masa kebakaran saya pergi 56 biji rumah terbakar. Sebab dia banyak rumah setinggan di keliling pulau dengan pantai tepi laut. 56 biji sekali terbakar serentak. Sebab dia dekat-dekat. Angin kuat. Kita tengok Allah, susahnya. Dan kita bagi 2,000 satu keluarga. 56 keluarga. Satu keluarga itu mampu kita bagi 2,000. Tapi mereka sekarang ni tak tahu duduk mana lah. Rumah menyewa dan menumpang keluarga masing-masing. Dan saya pergi ke rumah keluarga yang di Bahang Buaya hari Rabu lepas kan. Hari Rabu ke hari Selasa dia kena Bahang Buaya. Kepala tak jumpa dan separuh badan tak jumpa. Separuh badan aja jumpa dan dikebumikan separuh badan tu lah. Muda lagi, umur dalam 30, rasa dalam 37, 38. Dia pergi mancing cari rezeki, kena Bahang Buaya. Kepala dengan badan separuh tak ada, yang ke bumi separuh je lah. Jumpa adik dia 3 beradik. Susah lah rumah kita naik, nak pergi rumah dia tu naik bukit tu, mengah kita naik atas tu rumah. Kecil aja rumah. 3 beradik duduk.
Sekarang mati seorang, tinggal 2 beradik. Abang pula tu yang mati. Marah betul adik dia. Beritahu saya, pakcik, tangkaplah buaya tu pakcik. Saya marah betul. Bagi tahulah pihak-pihak yang berkuasa, tangkap buaya tu. Kami nak pergi cari rezeki tu pun takut. Nak cari rezeki sungai. Dan sekarang ni tak boleh, dah berapa hari tak boleh cari rezeki. Takut. Susah. Jadi nak ceritanya kaum kerabat, jiran tetangga yang dekat-dekat ni bantu, insya-Allah. Tuan, dan ni hadis Nabi, sintani. Sintani, 2 pahala kita dapat kalau kita bantu keluarga terdekat. 1 pahala infak, sedekah, zakat, hibah, hadiah. 1 lagi pahala silaturrahim. Itu kata Nabi, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa hiya 'ala dzir rahim sintani sadaqatun wasilatun. Kalau sedekah kepada orang miskin hanya dapat pahala sedekah. Tapi kalau kita jaga kaum kerabat, dapat 2 pula pahala, iaitu pahala sedekah dan pahala silaturrahim. Itu kelebihan kita mendahulukan keluarga terdekat. Saya ingat berhenti kat sinilah. Ada soalan? Nanti kita sambung lagi. Tak ada? Haji, Tuan Haji ada? Yang mana ada? Sekarang ni soal sedekah tadi. Kita ada sedekah jauh-jauh di luar daripada Malaysia. Dalam Malaysia pun ada orang susah macam Ustaz cakap. Ya, ya. Apa aulianya? Ya, ya. Saya setuju dengan pendapat Tuan Haji. Tuan Haji tanya mana lebih aula. Kita banyak duk bantu infak sedekah kepada negara-negara luar. Betul lah negara luar pun miskin juga. Tapi dalam negara kita, ya Allah, saya memang setiap minggu sekarang ni keluar cari masyarakat, komuniti, rakyat yang dalam kesusahan. Memang merata. Jadi Tuan Haji tanya mana lebih baik, mana lebih aula, bantu luar ke bantu dalam. Pada pendapat saya, kalau ikutkan hadis ni, memang yang dalam lah, yang terdekat lah. Bukan tak boleh. Kalau ada lebih baru boleh. Kalau tak ada lebih, bagi terdekat. Contoh saya pergi ada 2-3 tempat di Sabah, air bersih pun tak ada. Nak minum air, nak masak, air bersih tak ada. Kita tengok air yang dia nak minum, dia nak makan, dia nak pakai, dia nak kita tengok tak lalu tengok air tu. Tapi air bersih tak ada. Jadi buat boring. Buat telaga banyak sekarang ni, macam-macam kempen telaga. Water for life, water for life. Tapi water for life untuk negara kita, buatlah. Banyak lagi tempat yang kita boleh buat telaganya. Itu saya setuju pendapat Tuan Haji. Mana lebih aula? Pendapat saya lebih aula kalau ikut hadis ni, yang terdekat negara kita, masyarakat kita. Bayangkanlah kalau satu masjid buat 2 tiup air, tangki air. Saya pergi ke Sabah, ada satu kampung tu, Yaping, saya kerja dengan Yaping, kita buat 5 tangki air. Kita datang aja tengok, bagi tahu ketua kampung, kenali lokasi, minggu depan masuk duit, buat 5 tangki air. Dah siap dah. Kita boring, naik air ke tangki. Sebab dia minum air hujan je, sebagai punca air bersih. Tak ada air hujan, tak ada air. Lepas tu minum air, kena pergi beli lah. Beli, duit pula tak ada. Tambang bot berapa, tambang perahu berapa, sampai-sampai duit pun tak ada. Jadi kosnya tak tinggi. Kita buat tangki tu 10,000 je kos dia. Lepas tu boring tu lebih kurang dalam 1,000 ke 1,500. So naik air masuk. Lepas tu satu kampung boleh pakai. Kita buat 5 kampung, satu kampung satu tangki. Itu simple. Kalau satu masjid buat satu tangki, buat, kena pasti aja mana tempat buat boring air ni, insya-Allah. Itu saya punya pandangan tuan ya. Ya, wallahu a'lam. Masih banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
Ya Allah, kami mohon redha-Mu dan syurga-Mu. Ya Allah, peliharalah kami daripada murka-Mu dan azab api neraka-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, yang batil itu batil, yang tidak benar itu tidak benar. Berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.